Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Faizah Ismail. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan 5 bab 1 iaitu kedaulatan negara. Apa yang kita akan belajar dalam bab ini ada 4 perkara. Yang pertama, kita perlu tahu konsep kedaulatan. Yang kedua, kita akan belajar ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang ketiga, kita akan belajar kepentingan negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, kita akan belajar langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Tetapi untuk hari ini, kita hanya akan pergi kepada 1 dan 2, iaitu konsep kedaulatan dan ciri-ciri negara yang berdaulat. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kedaulatan? Konsep kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Macam mana kita nak ingat konsep ini? Ingat 3 perkara sahaja. Terberhak. Ter untuk tertinggi, untuk bebas, hak untuk hak. Seterusnya, kita terus pergi pula kepada takrifan kedaulatan. Takrifan kedaulatan terbahagi kepada 4 bahasa, iaitu Yunani, Inggeris, Arab dan Melayu. Bagi bahasa Yunani, dia berasal dari perkataan supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi, negara bebas dan merdeka. Bagi bahasa Inggeris, dia berasal dari perkataan sovereignty, iaitu negara berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Bagi bahasa Arab, berasal dari perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Manakala dari bahasa Melayu berasal dari perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Macam mana nak ingat? Senang saja. Bahagikan dia kepada Yisdam. Apa itu Yisdam? Yisdam ialah Y. Cuba tengok perkataan yang berwarna hitam. Y untuk Yunani, I untuk Inggeris. SS yang pertama ialah untuk superanus. S yang kedua ialah sovereignty. Jadi Yisdam bermaksud Yunani dan Inggeris ada superanus dan sovereignty. Dam, apa itu dam? Dam pula ialah di merangkumi daulah dan daulat. Jadi daulah untuk A Arab dan daulat untuk M Melayu. Jadi takrifan kedaulatan ingat saja Yisdam. Apa pandangan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun berpendapat bahawa kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Di sini kita lihat perkataan kuasa. Selain pada itu, apa lagi Ibnu Khaldun cakap? Ibnu Khaldun cakap berasaskan semangat kekitaan dan bangsanya. Jadi kuasa dan semangat bagi Ibnu Khaldun. Okey, seterusnya kita tengok apa pandangan Tuan Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, beliau berpendapat bahawa kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka dan memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa dan mempunyai hak dan kuasa tanpa telunjuk asing. Di sini kita nak ingat hak kebebasan merdeka. Seterusnya kita tengok pandangan James Baldwin. Beliau berpendapat bahawa kedaulatan merupakan sebuah kuasa tertinggi dalam sesebuah negara yang bersifat kekal dan kuasanya tidak terbatas. Tinggi, kekal dan tidak terbatas. Seterusnya, kita tengok pula pandangan Tunku Abdul Rahman. Apa pandangan Tunku Abdul Rahman? Beliau berpendapat kedaulatan merupakan prinsip kebebasan dan keadilan yang memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis kedaulatan. Yang pertama ialah kedaulatan tradisional.
Bila sebut saja kedaulatan tradisional, terus ingat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apa yang ada dalam tradisional? Yang pertama ialah sistem pemerintahan berkuasa mutlak dan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Dan juga mestilah mempunyai taat setia rakyat. Raja menjadi pemerintah tertinggi. Di sini mutlak bermaksud segala-galanya diketuai oleh raja, seperti raja menjadi ketua peperangan, raja menjadi ketua pentadbiran dan sebagainya. Seterusnya ialah jenis kedaulatan moden. Jenis kedaulatan moden ini telah muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis. Selepas Perang Dunia I, kedaulatan telah berubah kepada unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Kedaulatan negara kita pula dikaitkan dengan pembentukan PTM 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Jenis kedaulatan undang-undang pula ialah kerajaan dan rakyat mestilah terikat dengan undang-undang. Undang-undang akan dikendalikan oleh badan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Undang-undang juga menjadi prinsip keempat rukun negara kita, iaitu kedaulatan undang-undang. Jenis kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa ini ialah kedaulatan yang mendapat pengiktirafan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Melalui Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970, keanggotaan dalam PBB menjadi bukti dunia telah mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Seterusnya, kita akan belajar pula tentang ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang pertama, mestilah mempunyai pemerintahan. Kalau di negara kita mempunyai raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Di sini, ketua utama bagi pentadbiran ataupun ketua utama bagi negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua bagi kerajaan pula ialah Perdana Menteri. Seterusnya kita akan belajar tentang ciri negara yang berdaulat. Ciri yang pertama ialah negara yang berdaulat mesti ada mempunyai pemerintahan. Di Malaysia, kita mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi, di sini ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua kerajaan negara kita iaitu Perdana Menteri. Seterusnya, mestilah mempunyai sempadan. Sempadan ini ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Sempadan Malaysia perlulah diakui oleh PBB. Seterusnya, perlulah mempunyai perundangan. Perundangan ini berpandukan Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh. Sekian sahaja pembelajaran kita pada ini. Pastikan anda menjawab kuis yang telah disediakan. Jumpa lagi pada